wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa sama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita hari ini masuk ayat yang ke 20 hingga 21. Sebelum tu kita baca ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Okay, jadi ayat ni cuba kita tengok ayat ni dulu ayat ni panjang. Kita penggarkan dulu, potong dulu. Okey, pertama apa dulu? A. Tahu Pertama ni A. Dua wa. Seterusnya lam. Yang ke seterusnya yasiru, kemudian fi al-ardi fa yanzuru, seterusnya kaifa kana akibatu allazina kanu min qablihim, kemudian kanu hum asyadda min hum quwwatan, kemudian wa atharan fi al-ardi fa akhadha hum Allah bi dunubihim wa okay. Kana la hum min Allah minwa. Okey. Okey, banyak panjang sikit. Okey. Kita senang je ni. Okey, A maknanya apakah? Di wa apa? Wa tu sebut dan lah juga. Apakah dan lam tidak. Ya, apakah dan tidak yasiru Mereka. Ni kaedah berapa ni? 8. Kaedah apa? 5. Macam tahu kaedah 5? Ni kaedah 5. Betul? Mana puan muda tahu kaedah 5? Ada ya lagi. Tapi tak ada nun belakang. Jadi kaedah 5 apa? Ya di awal kalimah, waw nun boleh fathah tu kan. Tapi dia boleh hilang nun sebab ada ni huruf ni, lam ni. Jadi kalau kaedah 5 jumpa ada lam ni, sebelum dia nun dia tak ada. Dia kaedah 5 lagi tapi nun dia je tak ada. Jadi sepatutnya yasiru. Tapi bila jumpa lam ni
Dia tak boleh ada nun belakang. Okey. Jadi ini tetap fi'il lah. Kan? Kaedah 5 isim ke fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, ini fi'il mudhari'. Depan ni semua ni apa? Ni isim ke fi'il ke harf ni? Okey, ini lain, ni huruf, harf Istifham tu tapi dia harf bukan isim. Istifham memang ada isim. Tapi untuk yang ni jadi harf. Hamzah ni je. Wa ni Cikgu Salimah, wa isim ke fi'il ke huruf? Harf. Harf juga. Tak tahu, tak kisahlah huruf apa kan. Tak tahu lagi. Hijau lah. Lam. Lam ni mana apa tadi? Tidak? Tidak. Isim ke fi'il ke? Harf juga. Harf juga. Ayat 3 ni. Jadi yasiru ni dia fi'il. Fi'il sebab kaedah. Ada 5 kan? Okey. Jadi tadi apa? Adakah dan tidak yasiru. Okay, yasiru ni ada apa terjemah dia mula-mula? Mesti ada, wajib ada. Mereka sebab kaedah 5 kan. Ni kaedah 5 ni kaedah 5 ni yu'minuna ada mereka kan. Jadi maksudnya mereka apa? Mereka berjalan. Yasirun mereka berjalan fi di al-ardi muka bumi. Jadi fi ni apa? Harf juga. Jauh al-ardi isim isim. Okey, di muka bumi fayanzuru maka yanzuru. Okey, ni ada kaedah tak? Kaedah 5 juga. Kaedah. Sama juga yasiru juga sebab dia ikut yang ni. Okey, fa yanzuru lalu fa ni huruf juga ni hijau kan. Yanzuru ni juga kaedah 5 tadi fi'il Jadi lalu ke maka. Maka lah, maka yanzuru apa? Mereka memerhatikan. Mereka memerhatikan. Kaifa? Bagaimanakah? Ini isim ke fi'il ke ni? Okey, ini isim ni nama dia isim istifham. Istifham Okey, bagaimanakah? Dapat je terjemah balik daripada mula. Tadi? Apakah wa Dan lam tidak yasiru mereka berjalan fi di al-ardi muka bumi maka yanzuru mereka memerhatikan kaifa bagaimanakah kita selalu sebut kan kaifa haluk bagaimanakah keadaan kau bagaimanakah kana adalah kami adalah ia jadi ni fi'il ni saya merah kan fi'il nakis ni macam kaedah berapa fi'il nakis cuba tengok 14 betul 14 ahsanta dos kanu nampak ni ni kanu ni apa wow ni mereka kalau kami apa dia kana kunna baru kami ada alif belakang ada nun tu ada alif ekor alif okey ni kanu mereka tadi kana tak ada alif tu ia adalah ia ingat kaedah 14 fi'il nakis sama je sebenarnya dia boleh tambah boleh ada belakang ni ini adalah adalah ia. Jadi kita anggap dia kaedah 14 ni. Kita tulis kaedah 14. Senang supaya kita nampak dia dalam grup yang sama.
Adalah mana ni? Adalah ia. Adalah ia akibatu Balasan. balasan akibat. Ni isim ke fi'il ke harf? Balasan isim. Isim. Tapi tak ada tanwin sebab apa? Mudhaf. Betul. Jadi sepatutnya akibatun. Tak ada tanwin maknanya dia nak edit mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Allazina. Ahsantum. Jadi tambah apa? Bagi ya, dekat sini tambah bagi. Adalah ia balasan ataupun akibat bagi orang-orang yang kanu adalah mereka. Ni kaedah apa? Kaedah 14 juga tadi. Fi'il apa? fi'il Naqis. Adalah mereka. Sebab ada waw ni mereka. Jadi bagaimana balasan bagi orang-orang yang adalah mereka min daripada isim fi'il lah. Harf apa? Jar. Hijaukan. Daripada qablihim. sebelum daripada Sebelum daripada kat sini tambah apa? Daripada mereka. Kenapa daripada ni? Mudhaf. Ya, ahsanta. Cikgu cakap lah. Qabli ni mudhaf, him ni mudhafun ilaih. Okey. Ada tinggal dalam sini. Nanti kita terjemah balik ni. Sorang-sorang Tidak dapat? Ya. Dapat? Tengok daripada ni. Fayanzuru. Fa tadi apa? Maka Yanzuru. tidakkah mereka Yanzuru. Mereka memperhatikan. Mereka memperhatikan kaifa bagaimanakah kana akibatu. Jadi ia ni tak payah sebut ia dah, terus ke sini. Adalah akibat. Ia tu akibat ni lah. Yang sama. Ni isim kana ni tak apa, itu tak kita tak ni. Ini isim kana yang jadi kita skip ia tu, tak payah sebut dah. Kita terus pindahkan ia tu ke sini. Sebab inilah ia tu. Dia keluar kan? Faham? Jadi kaifa kana akibatu. Bagaimanakah adalah akibat allazina bagi orang-orang yang kanu adalah mereka min daripada qabli sebelum daripada mereka. Okey. Kemudian ayat seterusnya kanu adalah mereka salah potong. Adalah sini. Okey, kanu adalah mereka, kaedah yang ke 14 juga ni. Yang nakis. Adalah mereka adalah mereka lagi sekali nampak. Adalah mereka asyadda. Okey, ini isim tafdil. Syadda ni maknanya lebih kuat. Lebih hebat. Kita kata asyadda ni dia kata lebih hebat. Contoh kita kata afdal. Asyadda ni maknanya kita kata tambah apa? Lebih hebat. Dia kalau biasa dia asyaddu lah. Tapi dia asyadda ni. Ada sebab. Dia khabar kepada ni. Jadi ni isim ni. Ni isim, nama dia isim tafdil. Mana? Ya. Isim tafdil. Disebut isim tak ada dah awal. Tafdil. Isim tafdil
Menunjuk makna lebih. Lebih ataupun paling. Kita kata, dalam terjemah kita kata apa? Sama ada lebih atau paling. Tengoklah kalau nak kata lebih ni bila ada min selalunya. Lepas kalimah tu je ada min. Tu kita tambah lebih. Macam ni asyaddu kan. Asyadda sebenarnya asyaddu lah. Asyaddu. Dia ada perkataan ni lah. Ataupun a'lamu. Maknanya apa? Lebih mengetahui. Apa lagi? Afdalu kan? Afdalu. Lebih utama. Aksar. Aksaru. Lebih ataupun paling banyak. Akhbar. Aksiru. Akbaru. Kalau Allahu Akbar, maha lah, paling lah. Bukan lebih, paling. Yang ni sebab tak ada perbandingan. Ini dia tunjuk perbandingan. Mereka lebih daripada mereka kekuatan kan. Ada min tu maknanya perbandingan. Bila ada itu kita akan lebih. Bila tak ada apa-apa untuk buat perbandingan, memang rujuk pada tu je, kita kata apa? Paling. Boleh selalunya macam tu. Jadi yang ada isim tafdhil ni perbandingan ataupun menunjukkan yang paling terpaling lah. Kalau paling kecil asghar paling. Okey, jadi ni asal dia asyaddu tapi dia jadi baris fathah ni sebab dia khabar dia baris fathah. Dan isim tafdhil ni dia tak ada tanwin. Ya, dia tak boleh ada tanwin belakang. Tengok, afdalu ada tanwin tak ni semua? Di isim kan? Tapi tak ada tanwin. Nampak? Bentuk dia macam kaedah berapa? Bentuk macam kaedah berapa? Kaedah macam kaedah satu tapi dia bukan fi'il kan? Kaedah satu aku tu. Yang ni jangan letak aku pula. Aku besar bukan? Dia isim. Isim tapi bentuk macam bentuk fi'il. Faham jadi makna dia ni, dia special. Jadi dia tak ada tanwin, tak ada baris kasrah. Ingat isim tadi ada tanwin tak? Ni ada tanwin tak? Ada tanwin tak? Tak ada tanwin. Boleh tak baris bawah? Tak boleh juga. Dia okey. Baik. Jadi kita kata kat sini kanu tadi adalah mereka asyadda. Lebih hebat. Lebih hebat. Min daripada hum mereka kekuatan. Lebih hebat daripada mereka kekuatan. Jadi mereka ni rujuk pada umat terdahulu. Mereka yang kedua ni rujuk pada kaum musyrikin. Itulah yang Nabi dakwah ni. Orang yang sedang kitab yang sedang disebutkan ni, diberi nasihat ni. Orang yang sedang diberi nasihat. Mereka ni. Kuwah akan ataupun kekuatan Tadakan. Dan hal. Sekejap. Kita tengok dia punya i'rab dia. Saya tak pasti. Maksudnya boleh juga kalau tak akad. Sekejap. Tak payah letak sebab dia tamyiz. Betul lah, tak payahkan. Dia tamyiz, dia bukannya maf'ulun bih. Tamyiz ni maknanya dia penjelas. Kanuhum asyaddu minhum, selesai dah. Tapi dia datang tamyiz nak bagi tahu apa yang dahsyat tu? Kekuatan. Tamyiz tu dia macam tu. Itu pun tak boleh. Tak payah tambah apa-apa. Asal ayat tu, ni je cukup dah sampai sini. Kuah tak payah. Tapi tamyiz tu datang nak menjelaskan kepada orang yang ketiga. Ni untuk tujuan ni nak jelaskan kepada orang yang ketiga. Okey.
Terjemah lagi sekali. Kanu hum Mereka asyadda lebih hebat minhum kuwatan, kekuatan. Wa dan ni harf atharan, bekas-bekas. Athar ni bekas, bekas tinggalan lah, bekas-bekas. Okay, ni isim juga. Jamak kepada athar. Athar bekas lah. Kalau athar bekas-bekas. Fil mana sesuai dengan peninggalan. peninggalan, bekas-bekas lebih sesuai. Kesan-kesan ya, betul lah. Kesan-kesan pun boleh. Kesan-kesan. Betul saja. Jazakillah khairan. Kesan-kesan lah kita pakai. Contohnya apa? Dia tebuk bangunan Oh. Tuhan. Paling mudah sekali lah. tebuk rumah sama batu. Pernah pergi Egypt? Saya pernah pergi Egypt? Piramid lah kan? Egypt kan kalau kita tengok, kalau orang lalu, saya tengok video lah. Saya tak nak pergi. Tapi kita tengok lalu kat Egypt tu, bangunan Egypt tu, orang situ dah biasa lah kot. Rumah-rumah ada orang kan bangunan ni, kecil je. Piramid tu besar nampak. Masih lagi, padahal dah zaman moden ni. Tapi piramid masih lagi gagah kat situ. Tapi tak ada siapa duduk. Kan? Maknanya, dia punya kesan peninggalan dahsyat. Tapi mana dia orang semua? Hilang je, tak ada apa-apa pun. Jadi, itu maksudnya Allah kata lebih hebat. Peninggalan dia pun masih lebih hebat daripada kita sekarang. Tak boleh buat lagi pun. Hebat. Itu maksud asar. Jadi asar kesan-kesan dia, peninggalan. Fi di al-ardi, muka bumi ni isim ni. Fa maka Allah kata maka ni apa, isim fi'il harf ni? Cikgu? Isim fi'il harf. Ya ini kita semua kena check out. Sebab tu saya setiap ayat ni kita boleh kelaskan dia mana satu kategori dia. 3 benda. Kita kali ni belajar betul-betul banyak ni je. Fa maka akhaza. Okey, akhaza kaedah berapa? Dia kaedah 10 khotama, kaedah 10. Jadi terjemah dia telah lah kan. Lagi akhaza ni apa? Telah menghukum, mengambil kan. Asal dia mengambil lah. Menyeksa. Telah menghukum akan mereka. Akan mereka. Kaedah 10. Macam mana cara terjemah kaedah 10? Akan dia telah Ni. menghukum oleh ia. Telah Telah menghukum oleh ia akan mereka oleh Allah. ya. Telah oleh ia, telah menghukum oleh ia. Hum apa? Oleh mereka. Oleh ke akan? Akan mereka. Akan. Jadi bila jumpa je kaedah 10, lepas tu ada domer, tambah apa tadi? Kita punya kaedah kita? Akan. Akan. Tambah. Dia mesti jadi maf'ulun bih. Bila jumpa je kaedah 10, lepas tu ada isim berbaris domah, tambah apa? Domah, isim berbaris domah ni. Ni bila jumpa kaedah 10, fi'il kan? Fi'il. Tambah, nampak isim baris domah tambah apa? Oleh. Sebab dia mesti fa'il. Dia mesti si pembuat perbuatan ni. Mesti punya. Itu je. Jadi ini maf'ulun bih dia isim ni. Yang ini fa'il. Cuba terjemah balik. Maka akhaza Menghukum akan mereka. oleh ia dulu. Selesaikan dulu. Akhaza dulu. Telah menghukum oleh ia. Pakai menghukum ke? Silap saya menyeksa kan? Menyeksa. Menyeksa. Mengazab pun boleh. Telah mengazab oleh ia. Azab. Apa dia akhaza? Telah mengazab oleh ia hum akan mereka Allahu oleh Allah. Bi
Okey, cuba tengok kat sini B ni. Sebab tu ini yang B kadang-kadang bukan masih dengan, boleh jadi apa ni? Akan. Tak boleh akan. Disebabkan. Disebabkan. B ni apa? Disebabkan. Kenapa Allah hukum? Allah takkan hukum saja-saja. Ada sebab. Jadi disebabkan zunubi. Dosa-dosa. Dosa-dosa. Bagi. Tambah bagi kan? Sebab mudah pun ilai. Disebabkan dosa-dosa bagi mereka. Wama. Dan tidak. Dan tidak. Ma ni nafi tidak. Jadi dia isim. Betul saya dia harf hijaukan. Kadang-kadang dia boleh jadi apa yang, bila apa yang dia harf ke bukan? Apa yang? Isim ke bukan? Isim ke? Isim. Isim mausul, jadi dia kena kuning. Nampak? Bentuk sama tapi kategori kalimah berbeza. Yang ni hijau. Jadi wama dan tidak adalah mereka. Kana ialah 10 tapi dia bukan mereka. Apa ni? Adalah ia. Adalah ia. Dan tidak adalah ia lahum. Bagi hum mereka. Minallah min bukan man. Min daripada huruf jar daripada Allah min daripada lagi waqin ni daripada perkataan waqa yang memelihara. Perkataan pelihara. Waqa, takwa. Min waqin daripada yang memelihara. Waqin ni yang memelihara. Boleh terjemah semua ni? Okay, kita ambil part belakang ni dulu. Fa, tadi semua ulang balik. Fa, maka akhaza telah menghukum, telah mengazab oleh dia. Hum Akan mereka. Allahu oleh Allah. Bi Akibat sebab disebabkan zunubi dosa-dosa him bagi mereka. Wa Dan ma tidak adalah ia lahum bagi mereka min daripada Allah min waqi yang memelihara. Yang memelihara. Okey. Kita tengok daripada mula, ikut saya terjemah. Adakah apakah dan tidak mereka berjalan di muka bumi, maka mereka memerhatikan bagaimanakah adalah akibat bagi orang-orang yang adalah mereka dari sebelum daripada mereka. Boleh, cuba tengok depan semua boleh. Dia tak ada tengok lah, tengok skrin macam Cikgu Nizam tengok ya. Dah buat homework. Oh, masya-Allah. Kanu adalah mereka lebih hebat daripada mereka kekuatan dan kesan-kesan di muka bumi. Maka telah mengazab oleh ia akan mereka oleh Allah disebabkan dosa-dosa bagi mereka, dan tidak adalah ia bagi mereka daripada Allah, daripada yang memelihara. Boleh terjemah? Cikgu nak cuba ke?
Okey, cuba lagi sekali, kita tengok lagi sekali. Adakah dan tidak dan tidak mereka berjalan mereka berjalan di muka bumi, muka bumi, maka maka mereka memerhatikan mereka memperhatikan bagaimanakah bagaimanakah adalah ia adalah akibat bagi orang-orang yang adalah mereka dari sebelum daripada mereka adalah mereka lebih hebat daripada mereka kekuatan dan kesan-kesan di muka bumi. Maka telah mengazab oleh ia akan mereka oleh Allah disebabkan dosa-dosa bagi mereka, dan tidak adalah ia bagi mereka daripada Allah daripada yang memelihara. Okey. Tengok ayat yang ke-22. Siapa boleh terjemah seorang? Tengok sikit tak apa. Cuba. Okey, insya-Allah. Bagian. Apakah dan tidak mereka berjalan di muka bumi, maka mereka memerhatikan bagaimanakah adalah ia akibat satu je. Akibat bagi orang-orang yang adalah mereka dari sebelum daripada mereka. Asanta. Adalah mereka mereka lebih hebat, masya-Allah, daripada mereka kekuatan dan kesan. Telah mengadakan ni lu asal. kesan Dan kesan di muka bumi, maka telah mengazab oleh ia akan mereka oleh Allah. Disebabkan dosa-dosa bagi mereka dan tidak adalah ia dengan bagi mereka daripada Allah dari mereka daripada yang memelihara. Yang memelihara. Okey, siapa nak cuba? Cikgu deh. Cikgu je. Adakah dan tidak mereka berjalan di muka bumi, maka mereka mengerti dan bagaimanakah adalah akibat bagi orang-orang yang adalah mereka daripada sebelum daripada mereka. Adalah mereka lebih hebat daripada mereka kekuatan dan kesan-kesan di muka bumi. Maka telah mengazabkan oleh ia akan mereka betul lah. mereka oleh Allah disebabkan dosa-dosa bagi mereka dan tidak adalah dia bagi mereka daripada Allah daripada yang memelihara. Ahsanti, insya-Allah. Ustazah. Mana satu Ustaz? Adakah yang betul? Apakah? Kalau dari segi bahasa kan? Ni istifham. Apakah Istifham Apakah Adakah lain apalah, apa kan? Pertanyaan Tidakkah pun boleh. Tapi dah ada tidak di depan. Yalah, tapi ni kesimpulan dia ni. Awalam ni kalau boleh terjemah, tidakkah mereka? Betul lah. Tapi kita terjemah satu-satu. Jadi kita kata adakah dan tidak. Jadi adakah dengan tidaknya kita tidakkah lah. Apakah dan sesuai. Itulah. Apakah dan tidak. Apakah betul Apakah?
tak ada apa, tidak ada. Dari segi bahasa kalau pertanyaan, adakah ke apakah? Adakah? Apakah pun soalan? Macam dulu macam tu, macam sama kan. Saya pun dulu keliru benda tu. Adakah ke apakah mana nak pakai? Apa kot ni? Apakah kan? Ada cikgu bahasa Melayu kat sini? Tak ada. Ustazah cikgu bahasa Inggeris. Apakah lah, apakah? Apakah kan? Apakah? Ha? Lain Oh. Tak apalah, nanti kita semak dengan ustaz. Ustaz tanya ustaz. Apakah betul lah tu. Apakah lah. Okey. Okey, saya. Adalah hebat bagi orang-orang yang adalah mereka dari sebelum daripada kamu, daripada mereka adalah mereka lebih hebat daripada mereka, kekuatan dan kesan-kesan di muka bumi, maka telah mengazab ia dan mereka oleh Allah disebabkan dosa-dosa bagi mereka, dan tidak adalah ia bagi mereka daripada Allah dan daripada Pemelihara. Boleh tak? Yang memelihara boleh apa? Ni isim fa'il. Jadi kita nak pakai yang macam semalam kita nak pakai yang boleh, ataupun terus je letak per tu penulis semalam kan. Ni pun boleh. Tak payah pakai pun tak apa. Yang pemelihara. Betul. Okey. Okey, Cikgu Nuriyawati. Kana adalah ia bagi mereka daripada Allah, daripada yang memelihara. Santi. Okey. Cikgu, siapa nak cuba lagi? Cikgu Zubaidah. Dan kesan-kesan di muka bumi, maka mengazab oleh ia. Akan disebabkan dosa bagi mereka, dan tidak adalah ia bagi mereka daripada Allah, daripada pemelihara. yang memelihara. Asanti. Okay. Kita tengok ayat yang ke-22. Dah baca belum tadi ayat ni? Belum. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati
Innahu qawiyyun syadidul iqab. Okey, kita tengok. Pertama kita penggalkan za. Itu. Pertama zalika, kemudian Bi. bi Anna. anna Anna. hum Tak. kanat Tak. ta'ti him Usul. rusulu hum Bil. bil albayinat Pa. fa kafaru fa akhaza hum Allah. Allah inna hu Qawi. qawiyyun Syadid. syadidul iqab. Al-iqab. Okey. Okey, pertama kita terjemah zalika itu Itu. Ni isim. Isim apa? Isyarat. Isyarah. Itu bi annahum bi dengan pun boleh disebabkan juga ni. Itu disebabkan bi. Itu disebabkan. Anna, disebabkan anna apa? Anna bahawasanya. Bahawasanya Bahawasanya. Kalau inna Inna sesungguhnya. Insya-Allah. Beza kan? Inna anna tu bezakan sikit. Jadi itu disebabkan bahawasanya mereka kanat. Ni kaedah apa ni? Sama tak macam ni? Kana. Sama je Kana kan? Cuma beza ada ta ni je, jadi muannas je. Jadi makna dia sama. Apa dia? Adalah Adalah mereka. adalah ia lah. Cuma ia tu rujuk pada muannas. Ia untuk perempuan. Yang ni ia juga untuk muzakkar. Faham Tapi kadang-kadang bukan laki perempuan, kadang-kadang benda-benda. Jadi kanat adalah ia fi'il nakir 10 merah. Ta'ti. Tuan datang. Ta'ti kaedah apa ni? Muannas kaedah apa? 19 ke? 19. Okey, ini kaedah 11 juga. Saya tulis ni 11, tapi memang tak, dia kaedah 11 dia yang kan? Dia macam kaedah 11. Makna dia sama. Apa dia? Ia mendatangi. Ia ia mendatangi Rasul ni. Ia mendatangi. Jadi ni kaedah sebelah dia fi'il mudhari'. Ia juga tapi dia pakai ta sebab muannas. Cuba tengok ni kaedah sebelah ni. Ni kan? Yaqulu apa makna dia? Dia berkata, betul? Kalau perempuan kita kata dia berkata perempuan, kita kena tak apa? Tak boleh tak yaqulu, kita kena tak apa? Tak, itu je lah. Taku lu. Dia berkata. Untuk perempuan kena tukar yang jadi ta. Tapi dia sama makna dia. Dia juga. Bukan kaedah 9 Ini engkau. Ta juga, tapi ta tu makna dia untuk perempuan. Dia punya ni. Okey. Jadi ta'ti ni dia sama kaedah 11. Cumanya dia tak boleh nak domah ta'tiyu. Tak sebut. Ta'tiyu tak sebut. Dia buang dia domah tu. Dia abaikan ya ni punya domah. Dia abaikan. Okey. Sekali lagi, itu disebabkan bahawasanya mereka adalah ia mendatangi. Akan mereka. Akan. Bila ada je kaedah sebelah kaedah ni, lepas ada domain mesti tambah apa? Mesti tambah akan. Ni dia punya memang dia punya sifat dia macam tu Akan mereka. Lepas tu ada isim bari apa ni? Bari doma. Maknanya tambah apa? Oleh. Ya, oleh. Ni oleh. Oleh rusulu Penyampai. para rasul ramai. Kalau satu rasul ada waw rasulun. Jamak dia rusulun. Jadi oleh
Para rasul hum akan mereka Bagi mereka. oleh mereka bagi mereka bagi mereka lah. Kan ni apa dia? Bagi ni. Mudhafun ilaih. Okey. Bagi mereka bil bayinat disebabkan bukan. Ni disebab tadi. Ni bukan sebab. Dengan al bayinat keterangan banyaklah ni. Dengan keterangan dengan bukti-bukti. Tapi ni lebih sesuai keterangan. Rasul ni bawa keterangan. Ini kaedah berapa ni? 16 ke 17. Ada alif ta. Jadi dia tunjukkan ramai untuk perempuan. Jadi kita kata apa? Bayinat, keterangan. Fakafaru maka kafaru. Telah engkau oleh mereka. Kaedah apa ni? 8. Kaedah 8. Waw alif di akhir kalimah tu telah engkar oleh mereka. Payah nak buat 8. Ini fi'il madhi. Maka telah engkar oleh mereka maka tak apalah pakai maka je. Maka akhaza sama macam ayat tadi, ulang je. Sama macam ni, fa akhazahumullah. Atas ni kan? Sebiji je. Jadi kita tak payah nak fikir-fikir dah. Terjemah sama kita terjemah tadi dah. Apa dia? Fa telah mengazab oleh maka telah mengazab oleh ia. Kaedah apa ni? Kaedah 10 akan mereka oleh Allah. Sama je. Akan mereka oleh Allah. Dapat sampai sini? Okay, cuba terjemah balik daripada mula. Zalika itu disebabkan anna bahawasanya hum mereka kanat adalah ia ta'ti ia berkata ia mendatangi hum akan mereka rusulu oleh para rasul hum bagi mereka bi dengan al-bayinat keterangan fa maka kafaru Engkau oleh mereka. telah engkar oleh mereka fa maka akhazahumullah akan mereka oleh Allah. Seterusnya inna sesungguhnya hu ia qawiyun Kuatannya adalah maha kuat. Adalah maha kuat. Ini tambah apa ni? Adalah. Sini tambah adalah maha kuat, syadid. Adalah maha keras. Adalah amat dahsyat ataupun keras. syadid dengan hadid sama ya. Hadid besi. Hadid besi ya. Adalah maha keras al-iqabi bagi hukuman, bagi siksaan pun boleh juga, hukuman persiksaan. Ini nanti kan dalam tu ada nota Ustaz Azli punya pun, tengok kat situ dia ada buat terjemahan satu-satu macam tu. Juga saya ada buat juga, nanti tengok dalam kita punya ni lah, saya tak bagi lagi lah. Okey, cuba kita terjemah balik ikut saya. Cek mana-mana yang tak betul tu nanti betulkan. Itu disebabkan bahawasanya mereka adalah ia mendatangi akan mereka oleh para rasul bagi mereka dengan keterangan-keterangan, maka
telah ingkar oleh mereka, maka telah mengazab oleh ia akan mereka oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, adalah Maha apa tadi? Keras. Lagi tak boleh Ustaz. Lagi boleh. Kita terjemah satu. Lagi keras. Sebab kita nak mention adalah ni sebab dia dua-dua ni khabar. Benda yang sama. Adalah Maha keras bagi hukuman. Dia 10 suku dah. Kita tengok sikitlah tadabbur ringkas tentang ayat ni. Baik. Jadi ayat ni Allah menyebutkan tanya kepada orang-orang yang musyrikin ketika Nabi dakwah kepada mereka, yang mana mereka ni keliling tempat di Mekah tu semuanya kesan-kesan tinggalan yang banyak kan di Mekah tu. Dia keluar sikit je dah nampak dah kaum-kaum yang pernah hebat satu ketika dulu, tapi ada kesan-kesan je tinggal. Mereka pergi, biasa Allah sebut dalam surah apa? Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Surah Quraisy tu. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kerana ilafih. Cuba tengok surah tu. 106. Ini salah satu fawatih suwar yang lain daripada yang lain. Satu-satu pembuka surah yang lain daripada yang lain. Allah buka khas untuk ni je, dengan satu cara yang lain. Tak sama dengan fawatih yang lain. Cuba tengok fawatih surah yang kita belajar dulu. Tengok ada 10 kan. Yang lain ni ada banyak. Yang ini dibuka dengan ni ta'lil. Satu surah je. Surah apa? Ni surah 106. Satu-satunya fawatih suwar yang berbeza daripada fawatih yang lain. Dia je satu. Allah buka dengan li ta'lil. Kebiasaan, sebab Quraisy ni, bagaimana mereka ni Allah amankan dia sehingga mereka jadi sombong macam ni. Jadi kita tengok dalam surah ni, li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan ilaf. Ilaf ni apa? Dah terlalu lama sangat. Mereka ni dalam keadaan dapat nikmat daripada Allah. Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, iaitu kebiasaan mereka ini musafir, berjalan, berniaga, berdagang pada waktu sejuk dan panas. Syam, Yaman. Ketika sejuk mereka pergi ke Yaman. Ketika panas mereka pergi ke Syam. Wasaif. So itu Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Sepatutnya mereka ingat. Sepatutnya mereka sembahlah Allah, Tuhan Mekah itu, yang beri mereka ni allazi at'amahum min ju', beri mereka makan, yang hilangkan mereka daripada rasa lapar walaupun mereka duduk di tengah padang pasir. Wa amanahum min khauf, dan menghilangkan rasa ketakutan mereka padahal mereka ni di tengah-tengah apa? Tempat yang tamadun yang besar, kuasa-kuasa yang besar, tapi mereka tak kena kacau. Jadi mereka lalui tempat-tempat yang penuh dengan tinggalan-tinggalan daripada kaum-kaum terdahulu, antaranya kaum Ad, kaum Samud yang berdekatan. Baik. Jadi setiap kali mereka keluar berdagang, mereka akan lawat. Tengok kesan-kesan yang tinggalkan oleh umat terdahulu.
Jadi Allah menurunkan Quran ni dalam bahasa Arab ni supaya mereka dapat memahami isi kandungannya. Dan Allah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu ni dalam banyak ayat. Cuba tengok dalam surah antara ni 43. Surah 43 ayat 1. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Hamim, demi kitab ini yang jelas keterangannya. Sesungguhnya kami jadikan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu wahai orang-orang yang berbangsa Arab ketika tu dapat memahaminya. Sambung, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya kitab ini dahulunya fi ummil kitab, berada dalam induk dia, di Lauh Mahfuz tersimpan di sisi kami yang mulia. La'aliyyun hakim, benar-benar maha tinggi lagi, maha bijaksana. Maknanya ini bukan sebarangan yang turun kepada manusia ni, supaya untuk apa? Siapa yang mengambilnya akan dapat kemuliaan juga. Kemudian ayat yang kelima, afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Apakah maka kami akan berhenti daripada kamu peringatan ini, bahawa adalah kamu kaum yang melampaui batas. Maksudnya adakah disebabkan mereka ni melampaui batas, mana tak nak ikut, menyebabkan Allah akan berhenti menurunkan wahyu dia, kan? Tidak sama sekali. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan berapa banyakkah kami telah utuskan para nabi yang terdahulu kepada umat-umat dia. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak seorang nabi pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka mengolok-olokkan semuanya. Tapi Allah tak pernah berhenti menurunkan risalah dia. Dan Allah jaga para nabi ni. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa madha mathalul awwalin. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa madha mathalul awwalin. Lalu kami binasakan umat yang lebih hebat daripada mereka, kekuatan dia, keganasan dia, kejahatan dia. Wa madha mathalul awwalin, dan telah tersebutnya perumpamaan orang-orang yang terdahulu. Banyak perumpamaan yang disebutkan Allah dalam Quran ni, dalam ayat-ayat yang lain. Jadi Allah berulang kali menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu ni dalam Quran ni. Jadi setiap kali Quran ni sampai kepada mereka ni, orang-orang Quraisy ni, jadi mereka dengar dan mereka tahu kisah-kisah tu. Kisah turun surah Hud yang mereka dulu dah pernah
dengar. Dan bahkan ada dua-dua ayat tu ada, kauniyah dengan Quraniyah lah. Nabi baca dan mereka boleh lihat sekali sendiri dengan mata kepala mereka, kesan-kesan tinggalan mereka. Jadi bahkan umat terdahulu ni memang jauh lebih hebat daripada Quraisy ni, dari segi tamadun dia dan sebagainya. Namun bila Allah azab mereka, Allah turunkan azab apa? Tidak ada lagi yang tinggal, melainkan bekas-bekas yang binasa, yang kosong, yang roboh. Dalam surah 30 ayat 9, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات كانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Jadi lebih kurang sama macam ayat yang kita baca lah. Awalam yasiru fil ard, tidak akan mereka berjalan di muka bumi. Yasiru ni berjalan dengan pemerhatian, tengok dengan tenang, tengok, lihat. Daripada yasiru ni dia perkataan sirah. Sirah ni perkataan ni juga daripada sarah. Jadi perkataan sirah ini maksudnya perjalanan. Jadi lalu fayanzuru, yanzuru ni lebih dalam daripada yara. Yara ni melihat juga. Jadi ni maksudnya pemerhatian. Nazar ni maknanya melihat dengan pemerhatian yang lebih mendalam. Memerhati, betul terjemah memerhati kan. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat ataupun kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, kebinasaan yang menimpa mereka dulu, yang hebat dulu. Kalau katakan asyadda minhum quwwatan, sedang adalah mereka dahulunya lebih hebat kekuatan dan juga asarul ard, dan kesan-kesan dia. Dalam ayat lain dalam surah ada sebut asasan. Apa dia? Dia punya perkakasan lebih hebat. Itu ada dalam surah, silap saya asasan. Saya dalam surah Maryam. Asasan. Tengok surah An-Nahl ayat 80 ataupun kan ini cerita pasal binatang. 19 ayat 74. Jadi daripada ayat 73.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير. Dan bila dibaca kata mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, orang-orang ingkar berkata kepada orang beriman, siapakah di antara dua golongan? Jadi mereka ni suka buat perbandingan dari sudut duniawi. Siapakah di antara dua golongan yang lebih baik dia punya kedudukan dia dan lebih baik dia punya tempat perkumpulan? Nadi ni apa? Tempat perhimpun, kan? Tempat kita seronok-seronok. Nadi. Sebab dalam di Mekah tu ada nama Darun Nadwah. Tempat macam dewan, parlimen ke dewan apalah, yang hebat, gah. Jadi mereka buat perbandingan dari sudut ni. Allah kata apa? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Wa kam ahlakna qablahum sedangkan berapa ramaikah, berapa banyakkah kami telah binasakan sebelum mereka daripada generasi yang dulu yang jauh lebih hebat perabot dia, perkakasan dia, perabot dia, dan lebih indah dipandang oleh mata dia. Tapi mana semuanya hilang. Jadi ini bukanlah petanda kepada kemajuan. Dengan hebatnya perkakasan ni, hebatnya kedudukan ni, hebatnya tempat-tempat kumpulan itu, bukanlah itu petanda majunya tamadun tu, tak. Jadi yang kita sebagai orang beriman melihat itulah tanda-tanda kemajuan, tak salah. Jadi balik pada surah 30 ayat 9 tu. Jadi sebenarnya apa penekanan dia kepada iman, akhlak, itu lebih utama. Jadi wa'amaru dalam ayat ni, wa'amaruha aktsara mimma amaruha, dan mereka telah pun mengimarahkan tempat mereka lebih banyak daripada mereka dah banyak kuasai tempat, lebih banyak daripada kamu kuasai. Wa ja'a rusuluhum, lalu datang kepada para rasul ni kepada mereka dengan bawa keterangan, lalu mereka menolaknya. Jadi fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun, dan maka tidaklah Allah ni menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, kerana dengan dosa mereka itulah, sebab itulah Allah azab mereka. Baik, ini Allah menceritakan kepada golongan ni, bahagian yang pertama ni, supaya mereka berfikir tentang golongan-golongan yang dahulu yang telah pun Allah binasakan disebabkan bermaksiat kepada Allah, agar mereka ni berhenti daripada melakukan hal tersebut lah, melawan Nabi SAW. Kemudian dalam ayat yang ke-22 Allah kata zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Demikian itu disebabkan setiap kali datang rasul kepada mereka dengan bawa penjelasan, mereka apa? Fakafaru, mereka ingkar dengan segala bukti yang datang kepada mereka. Lalu fa'akhazahumullah, Allah pun menyeksa mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat kuat lagi maha keras dia punya seksaannya. Jadi umat terdahulu dimasakan kerana keingkaran mereka. Mereka enggan mengikut apa yang disampaikan oleh para rasul mereka, walaupun telah datang bukti-bukti yang banyak dan yang jelas nyata tentang kebenaran daripada rasul tersebut. Jadi kerana itu Allah membinasakan mereka kerana mereka ingkar setelah jelas datang bukti. Dengan Allah datangkan macam-macam azab.
kepada mereka. Dan banyak kisah ni, ini saya skip lah. Kita tengok antara kisah yang surah yang Allah susun untuk tengok setiap kali kaum tu ingkar, Allah azab. Sedangkan bukti dah jelas. Dan Allah tekankan sangat mereka ni dah diberi kemudahan untuk dapat lihat bukti-bukti daripada Allah. Dia beri kemudahan yang banyak. Dalam surah ni 54. Cuba tengok surah 54. Ayat 17. Jadi ini kisah kaum Nabi Nuh. Dan daripada ayat yang sebelum ni cerita tentang bagaimana Allah azab kaum Nabi Nuh. Setelah itu Allah tutup dengan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sesungguhnya benar-benar kami telah mudahkan Quran ini untuk peringatan. Maka siapakah yang mahu ambil peringatan? Maknanya Allah sentiasa mudahkan semua kaum dahulu untuk dapat peringatan. Kaum Bani Israel, sentiasa Allah mudahkan mereka untuk dapat peringatan daripada Nabi-Nabi datang ni. Jelas sangat. Tapi cumanya apa? Mereka menolak untuk beriman. Mereka menolak untuk mengambil pelajaran daripada hal tersebut. Mereka mengabaikannya. Demikian juga ayat yang ke 22 kan. Sama juga. Setelah Allah cerita tentang apa? Kaum Ad pula. Lalu mereka ingkar juga, baru Allah binasakan. Lalu Allah kata apa? Walaqad yassarnal Quran. Sebelum Allah binasakan mereka, Allah bagi banyak dan mudah kat dia. Jelas dah keterangan sampai satu tahap, limit dah, tak ada dah. Baru Allah binasakan. Lepas tu Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sama juga. Kemudian setelah tu Allah cerita tentang kaum Samud datang kepada Nabi yang mereka ingkar. Lalu Allah pun azab mereka. Lalu Allah sebut lagi dalam ayat tu, penutup dia apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Berkali Allah ulang. Benar-benar kami telah mudahkan peringatan ni kepada semua kaum, termasuklah kita hari ni, Quran ni. Tapi siapakah yang mahu mengambil peringatan? Fahal min muddakir. Demikian juga kaum Lut. Setelah Allah ceritakan tentang kaum Lut, datang kepada mereka Rasul untuk beri mereka ni peringatan, dan Allah mudahkan untuk mereka dapat peringatan jelas. Tapi mereka tetap ingkar, tak mahu bersyukur. Lalu Allah binasakan mereka. Lalu Allah sebut apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi inilah sebab kenapa mereka itu dibinasakan, kerana apa? Telah banyak Allah berikan bukti-bukti kebenaran kepada mereka, lalu mereka tetap enggan. Lalu Allah binasakan mereka. Jadi ini satu pengajaran untuk generasi selepas mereka lah. Supaya apa? Kita ni tidak menangguh-nangguhkan sesuatu setelah kita tahu ni. Ustaz, ya. Ayat 54, 17, 22, 32, 40 ni ditujukan kepada orang Quraisy kan? Ayat ni khusus ditujukan kepada orang Quraisy. Orang Quraisy. Dan menggambarkan kepada orang Quraisy tu Allah dah mudahkan Quran ni untuk mereka. Jadi ni kita tengok, ini satu jaminan daripada Allah bahawasanya Al-Quran itu mudah untuk dibaca, difahami dan diambil peringatan jika manusia berusaha untuk mempelajarinya. Jadi ni juga ayat, cuba tengok surah 44 ayat 58. Fa innama yassarnahu bilisanika. Jadi sesungguhnya kami telah mudahkan Quran ni dengan lisan engkau Muhammad. La'allahum yatazakkarun, supaya mereka ni orang Quraisy ni apa? Dapat mudah untuk ambil pelajaran. Surah 44 ayat 58. Ayat 58 dah.
Ini adalah satu peringatan Allah kepada mereka secara khusus. Bahkan juga kepada kita semua hari ini, Allah mudahkan lagi dengan banyak dah adanya ilmu-ilmu yang dimudahkan oleh generasi terdahulu untuk kita boleh dapat kuasai dengan mudah. Adanya ilmu nahu, ada ilmu sharaf dan sebagainya, ilmu bahasa Arab yang mudah hari ni. Adanya baris, dulu Quran tak ada baris, kita dah boleh dapat mudah. Ini semua ini kemudahan yang nikmat yang Allah sebutkan. Macam dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama kamu aku telah sempurna dah. Jadi bila agama ni sempurna, tak payah tambah, tak payah apa. Senang tak? Senanglah. Kalau nak tambah yang payah. Agama dah sempurna, tiada tokok tambah, tak ada kurang, tak ada lebih. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku atmam. Ni beza sikit. Akmal ni sempurna tanpa ada perubahan. Atmam ni apa? Sempurna ikut perubahan zaman tu lah. Makin sempurna dan makin sempurna. Macam hari ni kita nak dapat Quran ni, ada app je, ada mudah je, kan? Itu nikmat daripada Allah yang Allah beri kepada kita. Nikmat adanya orang yang usaha untuk buat. Dan itu semua satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah yang sentiasa berterusan akan berlaku kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ni. Jadi waraditu lakum islamu dinan. Dan aku telah redha Islam ini sebagai agama kamu. Jadi pengajaran daripada sini, seorang Muslim hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari Quran ni, supaya tidak termasuk dalam golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang berlaku kepada golongan terdahulu. Banyak peringatan sampai kepada mereka, tapi mereka tetap mengabaikannya, sehinggalah akhirnya apa? Allah seksa mereka. Allah hukum mereka disebabkan keingkaran mereka sendiri. Dalam surah 62 Allah mencela golongan yang mengabaikan kitab. Cuba tengok dalam surah 62 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini perumpamaan orang yang diberikan Taurat, dipikulkan Taurat. Itu orang-orang Bani Israel terdahulu diamanahkan untuk mereka ni membawa Taurat. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka enggan untuk ikut ajaran yang ada dalam Taurat tersebut. Dan mereka akhirnya apa? Mereka abaikan sehingga mereka tidak memahami apa yang ada dalamnya. Kama salil himar, seumpama mereka ni seperti himar, yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab yang tebal.
Jadi inilah perumpamaan orang kata bi istamasalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Inilah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim, iaitu mereka zalim. Kenapa? Kitab yang sepatutnya jadi petunjuk kepada mereka tapi jadi yang lain. Bukan lagi jadi kitab petunjuk, tapi jadi kitab ritual mereka saja dalam agama, bukan lagi petunjuk. Di sini maknanya apa? Mereka masih kekal tak dengan nama Taurat tu? Ada lagi. Betul Allah umpamakan, tapi dah jadi macam kedai je. Masih lagi pikul kitab ada lagi dengan mereka. Tapi jadi apa? Kedai yang bawa kitab. Sebab apa? Kitab tu dah tak ada faedah dah ke dia. Ada je. Kita ni Quran ni, nama Quran tu akan kekal ada kat orang Islam. Tapi apa? Tak faham je. Islam ada, kekal ada nama Islam tu. Tapi apa? Tengok macam-macam. Semua tak ikut apa yang macam ada dalam panduan umat Islam tu. Akhirnya inilah yang akan berlaku. Jadi itu sajalah, itulah untuk hari ni tentang tadabbur ayat 22 ni. InsyaAllah nanti kita sambung ayat seterusnya. Baik, sampai sini dulu untuk kelas kita pada pagi ni. Bila kita nak masuk kelas apa? Sambungan hadis